dan Indonesia mengamalkan dasar yang sama. Indonesia diramalkan akan menjadi kuasa ekonomi kelima. Negara tetangga Indonesia selama puluhan tahun bekerja keras. Dan UNESCO baru-baru ini mengisytiharkan bahawa bahasa Indonesia sebagai 1/10 bahasa rasmi di badan dunia itu. Mohon Menteri Luar menjawab pertanyaan, apakah langkah susulan Kementerian Luar Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita masih membahas bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa dunia karena sudah masuk UNESCO. Bahasa Indonesia amat kuat karena menjadi bahasa persatuan, bahasa resmi negara, dan bahasa ilmu. Adapun bahasa Melayu Malaysia sungguh berbeda nasibnya. Jangankan ingin menjadikan bahasa dunia, memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia sendiri pun, kaum Melayu Malaysia hingga sekarang belum berhasil. Karena itulah Profesor Melayu Malaysia kini pening lagi untuk memperjuangkan bahasa Melayu. Ada video yang menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Dalam isu bahasa Melayu, di Dewan ini juga saya pernah menimbulkan keperluan KPM memikirkan langkah untuk mengarus perdanakan sekolah rendah jenis kebangsaan. Dengan salah satu langkahnya menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar bagi sejumlah mata pelajaran, kalau tidak semua. Dan langkah itu dilaksanakan pun secara beransur-ansur, bukan secara mendadak. Selaras dengan keperluan kohort tertentu yang kira-kira mengambil tempoh lebih kurang 6 tahun untuk menyelesaikan satu kohort. Setakat ini bahasa Melayu hanya menjadi mata pelajaran di SFJK. Dan itu tidak memenuhi, bahkan tidak membantu gagasan bahasa Melayu merentas kurikulum yang menjadi salah satu intipati falsafah pendidikan kebangsaan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Dalam hal bahasa Melayu sebagai mata pelajaran pun berlaku kesenjangan yang tidak sewajarnya, yaitu dua jenis buku teks yang berbeda bagi sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Mengapa tah diizinkan keadaan atap genting, atap rembia dan dua darjat berlaku dalam pada kita bercita-cita membentuk perpaduan dan penguasaan bahasa negara yang setara bagi semua warga negara. Demikian juga di peringkat pendidikan tinggi, kian kabur pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Sebagaimana dihasrat oleh Perdana Menteri sejak beberapa dekad lalu beliau berada dalam kepimpinan negara. Ketetapan kerajaan bahawa tahun 1983 dijadikan tahun sasaran bermulanya bahasa Melayu sebagai bahasa utama di APT ternyata kian melemah dengan peminggiran bahasa Melayu, khasnya dalam bidang yang disebut bidang kritikal, yaitu perubatan, undang-undang, kejuruteraan, sains dan teknologi. Pelan pemartabatan bahasa Melayu di APT yang dimulakan pada tahun 2011 jelas menemui kegagalan. Apabila laporan audit bahasa di APT yang dilakukan oleh DBP menunjukkan peratusan yang sangat rendah bagi sesuatu APT tentang penggunaan bahasa Melayu di kebanyakan APT. Bahkan ada APT yang menyatakan oleh sebab kami ini universiti teknikal, kami tidak tertakluk pada dasar penggunaan bahasa kebangsaan. Bagi saya ini suatu pengkhianatan besar. Taklif mengimarahkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tinggi seolah-olah terbeban hanya pada universiti tertentu seperti Universiti Kebangsaan Malaysia kerana namanya Universiti Kebangsaan sebagai universiti watan. Sementara APT lain seakan-akan mempunyai autonomi untuk tidak melaksanakan dasar bahasa kebangsaan yang jelas tersasar daripada dasar kerajaan sendiri tahun 83 seperti saya sebut tadi. Kini Kementerian Pendidikan Tinggi mula menggerakkan pelan pemartabatan bahasa Melayu di APT bagi tempoh 2023 hingga 2030. Kerajaan perlu memastikan pelan itu tidak tinggal menjadi tindakan yang berlangsung pelan-pelan dan tidak menimbulkan kesan positif. Yang kedua, yang dipertua dalam pembangunan kebajikan negara di dunia, dasar bahasa kebangsaan atau dengan izin National Language Policy menjadi salah satu tonggak perancangan bahasa atau language planning dengan izin menjadi antara agenda utama negara sedunia untuk membangun dan maju dalam acuan sendiri. Pengalaman saya 2 kali bertugas di Republik Rakyat China sebagai penyandang kursi pengajar Melayu Kerajaan Malaysia di sana. Dan Jerman sebagai profesor tamu menunjukkan bahawa faktor ketegasan pelaksanaan dasar bahasa kebangsaan menjadi salah satu faktor kejayaan kedua buah negara itu. Pengalaman sedikit saya di Korea Selatan, Jepun, Belanda dan Perancis juga menunjukkan pola yang sama. Bahkan negara tetangga kita Thailand dan Indonesia mengamalkan dasar yang sama. Indonesia diramalkan akan menjadi kuasa ekonomi kelima. Itu menurut
rakaman dalam perbincangan dengan pihak EPU dan satu agensi kerajaan tidak lama dahulu. Tentulah dengan tidak menafikan peranan bahasa asing. Kita tidak fanatik. Kerana bahasa asing juga dapat menjadi nilai tambah dalam penggunaan negara. Itulah guys pendapat Awang Sarian setelah bahasa Indonesia masuk UNESCO. Sebetulnya mimpi kaum Melayu Malaysia amat muluk. Andai kata Malaysia berhasil memartabatkan bahasa Melayu di negaranya sendiri dan bisa menyebarkan ke negara lain, tetap saja menghadapi masalah besar. Jumlah penduduk Malaysia terlalu sedikit dan tetap sulit menandingi penutur bahasa Indonesia yang hampir mencapai 300 juta. Itulah yang perlu dipertimbangkan. Yuk kita lanjut lagi ya. Peri pentingnya bahasa kebangsaan dalam proses pembinaan negara atau nation building, satu agenda bagi negara yang lepas pada belenggu penjajahan, tergambar dalam pernyataan yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri pertama negara kita, iaitu kata beliau, negara tanpa bahasa kebangsaan ibarat jasad tanpa roh. Saya mohon kerajaan lebih tegas dan berencana dalam pelaksanaan dasar bahasa kebangsaan. Langkah Perdana Menteri mengarahkan agar surat rasmi tidak menggunakan bahasa kebangsaan tidak dilayan memang patut dipuji. Namun barah penggunaan bahasa kebangsaan lebih parah daripada sekadar isu bahasa dalam surat. Sikap dan tindakan yang meremehkan ketetapan perkara 152/6 dalam Perlembagaan Persekutuan masih leluasa. Perkara 152/6 dengan jelas menetapkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi bagi urusan kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan pihak berkuasa awam. Tetapi apabila banyak mesyuarat sebagai contoh yang masih dikendalikan dalam bahasa asing atau bahasa yang dikatakan oleh mantan di Pertuan Negara ini bahasa sekerat ular, sekerat belut, hal itu menjadi bukti jelas tentang pelecehan dan peremehan taraf bahasa Melayu sebagai bahasa negara dalam kalangan pentadbiran, terutama penjara awam dan juga sejumlah pemimpin. Demikian juga penggunaan bahasa di tempat awam, iklan, nama kawasan, nama bangunan atau kompleks dan lain-lain masih sangat pekat kecenderungan penggunaan bahasa asing. Dalam hal ini, saya mohon kerajaan menyegerakan penggubalan Akta DBP yang baru. Akta Dewan Bahasa dan Pustaka yang baru. Dengan salah satu perkara penting ialah penguatkuasaan penggunaan bahasa kebangsaan dalam pelbagai sektor utama di negara ini. Akta DBP 1959 sekadar memberikan kuasa pembakuan bahasa dan ejaan, sebutan, istilah, kosakata dan tata bahasa, serta kuasa menegur, menasihati dan membimbing, yang ternyata menyebabkan DBP sering dianggap sebagai harimau kertas. Bukan kerana DBP tidak bekerja keras, tapi kerana tidak diberi ruang atau tidak memiliki kuasa penguasaan. Barangkali kita boleh belajar daripada pengalaman di Perancis yang dapat kita timba apabila kerajaannya memberikan wewenang pada badan perancang bahasa negara itu dalam aspek penguasaan. Sehingga pernah dilaporkan bahawa sebuah syarikat yang tidak mengutamakan bahasa Perancis dalam laman sesawangnya didenda sekian ribu euro. Denda atau hukuman memang bukan matlamat kita, tetapi bersama-sama dengan peruntukan lain dalam akta baru itu dapat menjadi salah satu mekanisme yang berkesan insya-Allah. Di peringkat antarabangsa pula, negara kita tidak cukup tangkas dalam mengangkat bahasa negara. Negara tetangga Indonesia selama puluhan tahun bekerja keras dan ahli UNESCO baru-baru ini mengisytiharkan bahawa bahasa Indonesia sebagai 1/10 bahasa rasmi di badan dunia itu. Salah satu kaedah yang digunakan oleh Indonesia ialah gerak kerja atashe pendidikan dan kebudayaan kedutaan negara itu di negara-negara utama di dunia dengan program promosi dan publicity yang berkesan. Saya mohon kerajaan menggerakkan Kementerian Luar agar mewujudkan jawatan atashe pendidikan dan kebudayaan yang insya-Allah dapat mengangkat bahasa, kebudayaan, kesusastraan dan aspek lain tamadun negara kita di peringkat antarabangsa. Saya ingin mengetahui dan mohon Menteri Luar menjawab pertanyaan, apakah langkah susulan Kementerian Luar dalam pelaksanaan dasar diplomasi budaya, cultural diplomacy policy yang diisytiharkan pada hujung tahun 2021. Sementara pula Jemaah Menteri telah meluluskan penubuhan Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu, MABM, yang diuruskan oleh DBP, dan dalam kesederhanaan dana 300,000 setahun, DBP telah menunjukkan keberhasilan di peringkat antarabangsa. Komitmen kerajaan yang lebih rinci diperlukan dalam upaya mengangkat bahasa, sastra dan budaya serta ilmu watan negara kita di peringkat antarabangsa.
Dari tahun 1993 pula, kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Tinggi atau pada waktu ini bergabung Kementerian Pendidikan telah menubuhkan beberapa kursi pengajar Melayu, Malay Studies Chair, seperti di Leiden, di Wellington, di Beijing dan di Seoul. Kini semuanya telah sunyi sepi kerana penangguhan program itu. Sewajarnya kursi yang sedia ada itu dihidupkan semula dan malahan ditambah di beberapa wilayah sedunia yang berpotensi. Saya mohon Menteri Pendidikan Tinggi menjawab pertanyaan saya ini. Isu lain yang pada hemat saya penting diberi perhatian ialah upaya analisis dan penerbitan karya-karya berdasarkan wujudnya sekitar 40,000 manuskrip ulama yang bertebaran di seluruh dunia selain di negara kita sendiri. Kebanggaan akan wujudnya puluhan ribu manuskrip ulama tidak ada arti apa-apa apabila ilmu dan kandungan manuskrip itu tidak dikaji dan tak diterbitkan untuk manfaat masyarakat setempat dan masyarakat pendidikan antarabangsa. Saya menyarankan dibentuk sebuah majlis penyelaras manuskrip Melayu lama yang melibatkan semua institusi yang merupakan pemegang kepentingan serta pengembangan taruh. Begitulah guys mimpi-mimpi Profesor Melayu Malaysia mengenai bahasa Melayu. Melihat kondisi Malaysia yang terbelah atas kaum Melayu, kaum Cina dan India, serta wilayah Sabah dan Sarawak, tampaknya mimpi tersebut sulit diwujudkan. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.